salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Nur Amalin Syakira binti Muhammad Azmi, pemegang kad matriks bernombor D2020096207. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang topik jenayah keganasan interpersonal. Kalian pasti tertanya-tanya, apakah itu jenayah keganasan interpersonal? Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih dalam, saya akan menerangkannya apakah maksud dan konsep bagi jenayah keganasan interpersonal. Baiklah, bagi definisi dan konsep mengenai jenayah keganasan interpersonal, ini adalah jenis keganasan di mana seseorang menyerang orang lain. Dalam kategori ini, kita dapati keganasan rumah tangga, buli, keserupakan dengan kekerasan dan lain-lain lagi. Walaupun dalam keganasan interpersonal penyebabnya adalah individu atau sekumpulan kecil dari mereka, ada kemungkinan bahawa pencerobohan jenis ini mempunyai sebahagian dari penjelasan dalam gejala sosial. Contohnya, penggunaan dadah atau kemiskinan merupakan faktor yang berkait rapat dengan konflik. Selain itu, keganasan interpersonal terbahagi kepada dua subkategori: keluarga dan keganasan pasangan intim, iaitu keganasan sebahagian besar antara ahli keluarga dan pasangan intim. Biasanya, walaupun tidak secara eksklusif berlaku di rumah. Di samping itu, keganasan interpersonal melibatkan penggunaan kekuatan fizikal atau kekuatan secara sengaja terhadap orang lain oleh individu atau sekumpulan kecil individu. Kekerasan interpersonal mungkin melibatkan fizikal, seksual atau psikologi yang juga disebut sebagai kekerasan emosi, dan mungkin melibatkan kekurangan dan pengabaian. Tindakan keganasan interpersonal dapat dibahagikan lagi kepada keganasan keluarga atau pasangan dan keganasan masyarakat. Sehubungan dengan itu, keganasan masyarakat pula adalah keganasan antara individu yang tidak berkaitan dan yang mungkin atau secara tidak saling mengenali. Umumnya berlaku di luar rumah. Kumpulan terdahulu merangkumi bentuk keganasan seperti penderaan kanak-kanak, keganasan pasangan intim dan penderaan warga tua. Yang terakhir ini merangkumi keganasan remaja, tindakan secara kekerasan secara rawak, rogol atau serangan seksual oleh orang asing, dan keganasan di persekitaran institusi seperti sekolah, tempat kerja, penjara dan rumah jagaan. Apabila keganasan interpersonal berlaku dalam keluarga, akibat psikologinya dapat mempengaruhi ibu bapa, anak-anak dan hubungan mereka dalam jangka pendek dan jangka panjang. Seterusnya, kita masuk pula kepada teori-teori yang berkaitan mengenai jenayah keganasan interpersonal, seperti teori pertukaran umum. Andaian utama teori pertukaran keganasan keluarga ialah interaksi manusia dipandu oleh mengejar ganjaran dan mengelakkan hukuman dan kos. Secara ringkasnya, individu akan menggunakan kekerasan dan keganasan dalam hubungan mereka dengan orang terdekat dan ahli keluarga. Jika mereka percaya bahawa ganjaran kekerasan dan keganasan melebihi kos kelakuan sedemikian, andaian kedua ialah seseorang yang membekalkan perkhidmatan ganjaran kepada orang lain mewajibkan orang lain untuk memenuhi kewajipan timbal balik, dan dengan itu, individu kedua mesti memberikan faedah kepada yang pertama. Kata Blau 1964. Blau 1964 menjelaskan bahawa jika pertukaran timbal balik berlaku, interaksi berterusan. Walau bagaimanapun, jika timbal balik tidak diterima, interaksi akan terputus. Sudah tentu hubungan keluarga, termasuk hubungan pasangan, hubungan ibu bapa dan anak, serta hubungan adik-beradik adalah lebih kompleks dan mempunyai struktur sosial yang unik berbanding dengan pertukaran yang biasanya wujud di luar keluarga. Teori yang seterusnya ialah teori identiti, menyediakan jalan penting untuk pembangunan teori dalam penyelidikan keganasan rumah tangga, kerana semua tingkah laku termasuk pencerobohan berakar rumit dalam isu diri dan identiti. Untuk memahami pencerobohan, kita perlu memahami makna yang disifatkan individu kepada diri mereka sendiri dalam sesuatu situasi, iaitu definisi diri atau identiti mereka. Dalam semua interaksi, maklumat individu adalah untuk mengesahkan identiti mereka. Apabila identiti mereka tidak disahkan, orang boleh mengawal orang lain dalam situasi untuk membuat mereka bertindak balas secara berbeza untuk mengesahkan identiti mereka. Jika kawalan tidak berfungsi, pencerobohan boleh digunakan sebagai pilihan terakhir untuk mendapatkan kawalan, dan seterusnya, pengesahan identiti.
Oleh itu, teori identiti boleh membantu menjelaskan keganasan rumah tangga dengan menunjukkan bagaimana kekurangan pengesahan identiti di peringkat individu terikat dengan proses kawalan dan pencerobohan di peringkat interaktif. Akhir sekali, bagi memerangi perkara-perkara seperti ini terus berlaku, semua pihak mestilah bekerjasama bagi membendung jenayah keganasan interpersonal ini dari terus berleluasa di negara kita. Pelbagai pihak perlu memainkan peranan untuk memerangi isu ini daripada terus dibelenggu. Sebagai contoh ialah ibu bapa. Ibu bapa ibarat tiang seri yang amat penting dan menjadi tunjang kepada keutuhan institusi keluarga dan tindakan memperkasakan nilai kekeluargaan yang digerakkan ibu bapa dapat menangani isu sosial yang berlaku kini. Keprihatinan ibu bapa terhadap permasalahan anak mereka juga amat diperlukan. Perlunya ruang dan masa oleh ibu bapa untuk anak-anak khususnya remaja untuk membincangkan tentang sesuatu masalah yang dihadapi atau sekadar memenuhi interaksi sosial antara mereka. Situasi sebegini membolehkan anak-anak khususnya remaja merasakan kasih sayang ibu bapa dan sekaligus dapat membentuk emosi yang sihat. Selain itu, keluarga juga amat penting dalam memberi perlindungan, perhatian, mendengar dan mengawasi penyeliaan tingkah laku remaja dan belia dengan memberi fokus kepada hubungan interaksi dan komunikasi mengenai model tingkah laku seksual positif, pengetahuan dan kepercayaan berkaitan tingkah laku. Kesimpulannya, kebanyakan jenayah keganasan interpersonal berpunca daripada hubungan kuasa yang tidak sama rata di kalangan mangsa dan pesalah melakukan keganasan sebagai percubaan untuk memulihkan hubungan kuasa terdahulu. Dalam hubungan yang tidak simetri dan tidak sama rata, keganasan boleh membantu pesalah untuk mengekalkan atau mewujudkan semula hubungan kuasa. Pesalah ganas menerima hukuman berat daripada sistem keadilan jenayah. Lantaran itu, polis akhirnya dapat membanteras dan mengetahui bahawa sebenarnya kes seperti pembunuhan, keganasan domestik seperti keganasan rumah tangga dan roboh secara paksa kerana tidak banyak kes diterima maupun pihak polis menerima laporan dibuat mengenainya. Mungkin ianya berpunca daripada mangsa yang masih teragak-agak dan takut untuk mendedahkannya atau mengklasifikasikan ia sebagai jenayah. Oleh itu, marilah kita sama-sama berganding bahu membanteras isu ini daripada terus berleluasa dan berlarutan agar ianya tidak menjadi lebih teruk pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya yang dapat saya kongsikan. Semoga ilmu yang disampaikan memberi manfaat kepada semua.